Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama saya Chef Faridah dalam segmen Enak Rasa Rampai Pagi tahun 2023. Bersama saya dengan resepi yang terkini. Baiklah, saya akan menunjukkan apakah dia bahan-bahan resepi kita, iaitu talam keladi. Di sini adalah lapisan bawah. Jadi yang ini adalah tepung ubi kayu sebanyak 40 gram. Ini adalah tepung beras, santan sebanyak 300 gram, air sebanyak 700 gram, gula halus, 1 sudu kecil garam, ubi belayarnya 100 gram dan keladinya 100 gram. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan lapisan atas. Bagi lapisan atas, telur sebanyak 3 biji, putih dan kuning, santan sebanyak 300 gram, air sebanyak 350 gram, tepung serbaguna ataupun tepung gandum, ya, gula sebanyak 140 gram, 1 sudu kecil garam, dan di sini adalah pewarna purple ataupun pewarna ungu dan yempes ataupun pes keladi. Di sini saya akan meletakkan tepung beras, bahan kering dengan bahan kering, ya. Lapisan bawah ketani kali anik dengan untuk talam keladi tidak menggunakan telur, tetapi ketani hanya menggunakan telur pada bahagian lapisan atas. Dan sini tepung ubi kayu dan juga tepung beras, gula, garam, dan saya akan masukkan air terlebih dahulu sedikit-sedikit. Dan juga santan. Chef campur semua sekali. Kemudian saya akan tapis. Saya tidak menyalakan dahulu apinya, tetapi saya tapis terlebih dahulu, dimasukkan. Barulah ketani nyalakan. Dan bahan-bahan anik, setelah anik karang mendidih dan agak pekat, barulah ketani masukkan dua bahan anik, keladi dan ubi belayar. Jadi kita tepikan terlebih dahulu barang-barang ini. Hendaklah kita pastikan apinya jangan juga terlalu kuat, ya. Ada di rumah pelan-pelan ketani kacau sehingga ianya menggelegak. Yang kalian ni lapisan bawah, chef akan membuatnya hingga pekat. Cantikkah pekatnya ni? Bila sudah kita ni gaul sebati. Dah lama. Kalau ketani membuatan ni cuma dalam lebih kurang dah sampai 10 minit. Ketani menggaulnya tadi, ya. Kemudian baru saya masukkan terlebih dahulu keladi. Kalau sekiranya bis kita akan membuat keesokan paginya, keladian ni boleh dikukus sehari sebelum, dipotong dadu dan dikukus sehari sebelum. Selepas itu masukkan di dalam icebox bis kita. Selepas itu saya masukkan ubi belayar, ini ubi purple. Terpaksa ketani lihat tu, ditanya sama ada ubi itu dalamnya tu warna putih ataupun warna purple. Kadang-kadang dalamnya dia dari luar kulitnya tu berwarna ungu tetapi dalamnya putih. Jadi kalau saya selalu saya korek-korek sedikit. Saya tanyakan selalu yang menjual itu ini berwarna ungu ataupun yang berwarna putih di dalamnya. Jadi kita ni gaul macam ni, nampak cantik kah? Kalau sekiranya bis kita kan mau ianya lebih banyak lagi pun boleh. Jadinya sekarang kita akan masukkan ke dalam loyang yang telah pun dialas dengan plastik. Loyang 10x10. Nampak,
Jadi penonton di rumah ni bolehlah, rancangan ini kan pagi. Jadinya boleh membuat untuk petang nanti. Untuk minum petang. Dan ada di antara bis kita kadang ke majlis pada hari Ahad, petang ni sudah boleh membuat ataupun malam nanti sudah boleh membuatnya untuk majlis besoknya. Mungkin ada yang membuat acara keluarga ataupun menghadiri acara ada jemputan nikah, ada jemputan doa selamat. Jadi bolehlah membuat resepi terkini. Jadinya apabila kena tanya siapa yang membuat, bagi tahu terus, saya menjual. Saya menjual ni. Jadinya dapatlah satu resepi ataupun perniagaan untuk tahun 2023. Cantikkah di sini? Jadi adunan lapisan bawah ini Ketani akan kukus selama 25 ke 30 minit dan kemudian selepas ianya masak untuk lapisan bawah, barulah Ketani membuat untuk lapisan atas. Sekarang Ketani akan membuat lapisan yang atas. Lapisan atas, mula-mula saya lebih suka memasukkan telur ke santan. Itu adalah tipsnya. Kenapa saya masukkan telur ke santan? Agar Ketani punya lapisan atas, sebab lapisan atas ni mesti Ketani berhati-hati ya. Kalau indah orang kalau macam jalan raya dah siap, kadang-kadang Ketani punya lapisan atas satu bergelombang-gelombang. Jadinya hendaklah kita masukkan telur ke dalam santan dan gaul sebati terlebih dahulu sebelum Ketani menyampurnya ke dalam bahan-bahan lain seperti tepung, gula dan yang lainnya. Jadinya barulah kita masukkan tepung, gula, ini bahan kering terlebih dahulu, dan di sini adalah 1 sudu kecil garam, santan yang telah pun saya campur ataupun dikacau bersama telur sebanyak 3 biji tadi. Terkacau. Biarlah kita gaul sebati sehingga gulanya larut. Dan air sebanyak 350 ml ataupun gram. Ya. Hendaklah Ketani gaulnya sebati dan merata sehingga gula halus dan tepungnya sebati dan larut. Kerana sambil-sambil Ketani menunggu lapisan bawahnya masak selama 25 ke 30 minit. Jadi Ketani menyediakan untuk lapisan atas ini. Dan sekarang saya akan masukkan yempes ataupun pes keladi. Sekiranya bis kita di rumah tidak ada yempes ataupun pes keladi, bolehlah menggunakan perisa keladi. Tetapi kenapa saya lebih suka menggunakan yempes ini? Kerana ia betul-betul terasa rasa keladinya dan warnanya cantik. Ianya ada sudah warna aslinya. Jadi apabila saya meletakkan pewarna ungu, kita cuma letakkan hanya sedikit sahaja kerana yempes tadi telah pun membagi warna kepada lapisan atas. Tengok cantik sangat. Jadi saya tidak perlu meletak banyak pewarna ungu tadi kerana yempes yang ini ataupun pes keladi telah pun membagi warna yang cantik kepada lapisan atas. Jadi saya gaul
merata sehingga gulanya larut. Ditapis ke dalam kuali. Apa-apa bahan yang diadun hendaklah ditapis. Kenapa saya tapis? Kerana ketan ni hendak mengambil ataupun hendak menapis segala tepung-tepung dan hendaklah mengambil nampakkan cantik untuk lapisan atas. Begini. Jadi, tu kita boleh nampak ada ketulan-ketulan tepung, lebihan tepung. Setelah diadun dan ditapis, sekarang saya akan nyalakan apinya dan dikecilkan sedikit. Tadi kacau. Untuk talam keladi lapisan atas, hendaklah kita kacau sehingga naik wap dan jeli-jelinya akan melekat pada whisk. Di sini adalah lapisan bawah yang telah pun masak setelah 25 ke 30 minit. Masukkan lapisan atas yang telah pun ketan ni tanak tadi itu di atas api. Kita tuang ke atas lapisan bawah. Dan kalau saya sanggai ataupun saya ini kira letak ni spatula agar ianya tidak melajak terus. Inilah dia talam keladi yang akan saya kukus sebentar lagi selama 25 ke 30 minit juga. Dan setelah itu saya akan kembali bersama Biskita dengan hasilnya. Ya, penonton di rumah, ini adalah hasil ketani hari ini, iaitu resepi talam keladi ya, bagi Biskita, suri-suri rumah tangga, adik-adik yang mungkin tidak sempat mencatat ataupun kelambatan tadi mencatat resepi bahan talam keladi. Bolehlah melayari Instagram Rampai Pagi ataupun melihat tunjuk cara yang ada ditunjukkan di dalam YouTube Rampai Pagi segmen Enak Rasa. Ditekankan apa resepinya, talam keladi. Di sana ada ditunjukkan tunjuk cara tadi begitulah resepi ketani hari ini. Apa kata Biskita petang ni? Boleh membuat resepi ini untuk minum petang. Baiklah, bersama saya lagi Chef Fajar Faridah Haji Muhammad Taufik di tahun 2023. Ketani akan berjumpa lagi dengan resepi yang terkini dan yang mantap dan sedap untuk di segmen yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.